ni, jadi saya tak nampak kalau ada ruangan-ruangan chat. Jadi jika anda nak bertanya soalan, kalau boleh jangan guna chat tu dululah. Okay, so just buka mic dan bercakap dengan saya sebab saya kena tengok saya punya PDF, saya tak nampak ruang chat ni. Jadi semua orang boleh nampak tak slide? Nampak dia ada coach. tulis. Boleh. Nampak. Okay, sebab saya jarang guna. Okay, thank you. Okay, so ini adalah mesin yang agak latest, kita panggil InBody 270. So Absolute Wellness adalah kita adalah rakan kerjasama bersama dengan InBody. Kita bekerjasama dengan mereka dan insyaAllah the latest one nanti dalam tahun ni juga kita akan ada satu lagi new machine di mana kita akan detect, masukkan tangan untuk kita check blood pressure. Okay, dan kita akan link sekali data dia together dengan kita punya body composition. So itu antara features dalam Absolute Wellness. Kita akan tengok di mana kita nak tengok latihan fizikal dapat tak membantu untuk mengurangkan apa orang kata kita punya hypertension dan juga blood pressure untuk untuk kita punya clients lah. Okay, so itu antara benda yang kita akan masukkan features dan kita akan lebih fokus kepada sebab sekarang ni ramai orang lebih menitikkan berat bukan sahaja nak kuruskan badan atau turun berat badan tapi juga dengan seperti masalah sakit jantung, okay, risiko masalah darah tinggi dan sebagainya, hypertension, mental wellness dan sebagainya. So kita nak jadikan aktiviti fizikal ni sebagai salah satu kita panggil program untuk mengurangkan hypertension ni, mengurangkan orang kata masalah risiko-risiko penyakit kronik ni lah. Okay, so InBody machine ni digunakan sebagai dikatakan banyak digunakan di klinikal dan juga di hospital-hospital untuk melihat kita punya orang kata secara asas untuk kita punya peratusan lemak berat badan dan juga kita punya peratusan jisim, kita punya otot. Okay, so antara mesin yang orang kata ada trust lah, ada research dan sebagainya. Okay, so ini adalah precautions. Okay, precaution ni maksudnya setiap bila kalau kita nak dapat bacaan yang tepat, kita perlulah sebenarnya ikut kita punya precaution ni. Okay, supaya kita nak dapatkan result yang accurate. Tapi kalau hari tu siapa yang timbang tapi dalam keadaan yang sekejap lagi saya akan terangkan, okay, tak ada masalah. Tapi make sure lain kali bila anda nak buat InBody test, make sure anda dalam keadaan precaution ni yang orang kata untuk dapatkan bacaan yang tepat lah. Basically bila after tu try untuk dapatkan bacaan yang tepat. Okay, so ini adalah precaution step dia. Antaranya adalah ini yang biasa kita akan bagi tahu jugalah, seperti tangan tu kena buka, tak boleh kepit dan sebagainya. Okay, so mesti keluar sikit daripada buka kita. Alright, so yang tu pun biasanya kita dah wear lah dengan semua orang hari tu kan. So kena pijak dekat betul-betul sensor dia, tapak kaki. Okay, so kena elakkan, sebenarnya kena elakkan bersenam terlebih dahulu, lepas tu baru nak timbang. Kita kena elakkan benda tu. So, maksudnya bila you guys dah bersenam, okay, air dalam badan kita ni dia dah kurang, okay, dia dah dehydrate dan sebagainya. Jadi bacaan tu kurang tepat. Tapi sebenarnya dalam bacaan record tu benda tu macam kita panggil cheating lah, dia tak benda yang betul. Okay, sebab kita nak tahu kita ni turun lemak ke tak sebagainya, tapi bila kita buat cheating tu kita just main water retention je dekat situ. Okay, so try untuk elakkan bersenam dulu baru timbang. Okay, timbang dulu baru boleh bersenam. Okay, so itu untuk dapatkan result yang tepat. Lepas tu tested dekat room temperature. Okay, ni normal, kita tak buat test dekat salji ke apa semua lah. Alright, and then kalau boleh yang paling bagus sebenarnya lepas kita mandi lah kita akan buat timbang. Tapi because ini facility ni kita tak letak di rumah, jadinya ini antara salah satu lah. Kalau di rumah yang paling bagus lepas kita mandi tu kita timbang waktu pagi. Itu adalah time yang terbaik untuk kita buat timbang lah sebelum kita breakfast. Okay, so and then kat bawah tu elakkan timbang dengan perut yang kosong lah. Kalau boleh kita ambil breakfast yang sangat light, macam contoh kita ambil biskut, toothpick dan sebagainya, supaya untuk kita dapatkan badan kita jalan berfungsi semua dengan baik dulu baru kita timbang. Lepas tu kita tak boleh ambil test atau elakkan untuk test bila kita macam perempuan datang bulan. Okay, so benda tu juga akan bermain dengan water retention, jadi result agak kurang tepat lah. Okay, and then lepas tu keputusan akan
berbeza-beza jika anda masukkan ketinggian dan juga ketinggian anda dan juga umur anda. Okay, kalau kita tu berlainan, contoh kalau kita bila umur kita dah makin berat tinggi kita 170, jadi bacaan tu, rekod tu adalah tak tepat. Okay, so kita kena make sure ketinggian dan juga umur kita betul kita masukkan waktu kita timbang pula. Okay, so okay, itu sahaja saya rasa daripada segi precaution dia. Okay, so maybe kita boleh gunakan ilmu ni pada the next punya timbang session lah. Okay, alright. So ini adalah result sheet kita, macam dikatakan report card lah. Okay, ni report card kita. So masing-masing dapat kalau boleh semua orang buka report card masing-masing, sebab saya akan terangkan segmen by segmen lah, satu persatu. Okay, so kat sini boleh tengok ini adalah result kita. Okay, so saya nak, okay, so now kita akan pergi kepada segmen pertama, iaitu chapter pertama, body composition analysis. Okay, semua tengok dekat line kuning tu. Okay, yang dalam kurungan tu. Okay, buka masing-masing punya report card. Okay, buka yang kawasan kuning yang saya nak tunjuk ni. Okay. Okay, so saya akan ceritakan sedikit tentang apa data-data yang ada dalam line kuning tu. So ini adalah merupakan kita punya body composition analysis. Okay, kalau kita tengok first point adalah total body water. So ini adalah water dalam dan juga luar. Okay, dalam badan kita. And kalau kita tengok nanti saya akan explain yang bawah tu, kita go point by point dulu. Okay, the second one is the protein. Protein ni adalah muscle dalam muscle protein kita. Okay, so protein dalam muscle kita balik kan. Okay, untuk digunakan untuk strengthening atau kuatkan kita punya tulang. Okay, so kalau badan kita kurang mineral, okay, so maksudnya untuk menguatkan tulang tu jadi kurang lah. Okay, so body fat mass adalah kita punya lemak dalam dan juga lemak dalaman dan juga lemak luaran. Subcutaneous tu adalah lemak yang di luar, okay, di orang kata bawah kulit, dan lemak visceral fat adalah lemak yang di dalam organ, okay, lemak dalaman. So itu adalah total kita panggil body fat mass. And also kat situ berat tu adalah berat yang orang kata yang bebas lemak ataupun free mass ataupun fat mass. Okay, sama ada dia adalah massa ataupun dia adalah kita panggil lemak lah. Okay, so weight tu maksudnya berat badan tu keseluruhan, berat keseluruhan kita. Okay, termasuklah dengan kita punya lemak dan termasuklah kita punya otot dan sebagainya. Okay, so dalam English ni confuse sikit, dia panggil fat. Free mass tu adalah massa. Okay, fat mass tu adalah lemak lah. Right, so ini bawah ni total semua tu, bila anda tengok ada satu kurungan ataupun bracket dalam tu, okay, itu adalah sebenarnya menceritakan normal range ataupun dalam keadaan range lah. Range kita panggil dalam kurungan tu adalah range yang orang kata normal dan yang orang kata yang baik lah. Okay, so based on individual body composition. So setiap dia akan base kepada anda punya ketinggian, base anda punya muscle dan sebagainya. Dia calculatekan benda ni as a formula dan dapat result macam itulah. Okay, so maksudnya setiap orang akan dapat dia punya range yang berbeza. Maksudnya range ni bukan fit for all, bukan sama dengan semua orang. So range ni adalah mengikut body anda, okay, ikut badan anda. So kalau kat situ tengok, kalau let's say kita katakan benda yang baik macam contoh protein berlebihan 12, jangan risau. Kalau berat berlebihan memang benda tu tak baik lah. Tapi kalau benda-benda yang sihat seperti mineral, kalau berlebihan sikit, okay, tapi berlebihan banyak sangat, maybe boleh refer dengan doktor. Okay, kalau protein pula lebih sikit pun tak ada masalah. Okay, so kita tak nak, kalau boleh benda-benda yang baik jangan kurang. Okay, benda-benda yang baik lebih sikit tak ada masalah. Okay, seperti air, contoh air, dia kata range kita contoh kat sini 44, tapi anda tengok range anda 45. So anda dah panik dah sebab keluar daripada range kan. Jangan panik, it's okay. Sebab benda tu air tu terlebihan tak apa, baiklah. Okay, benda yang bagus. Tapi kalau weight tu keluar daripada range, itu kena takut lah. Okay, alright, got it. Okay, so now kita go for segment ataupun chapter kedua. Kita akan tengok kepada kita punya muscle fat analysis. Okay, so
So okay, belajar sikit macam lecturer kan. Okay, so muscle fat analysis. Kalau saya laju sangat pun bagi tahu kalau tak faham ke nak tanya ke, boleh je mencelah bila-bila masa. Saya akan explain semula. Okay, so muscle fat analysis pula kita akan tengok. Okay, kat sini nampak dalam kurungan tu. Kurungan ni dekat bawah body composition analysis. Okay, muscle analysis ni yang kita explain hari tu lah waktu perjumpaan. Okay, ini benda yang paling penting untuk kita tengok. Biasanya the first one yang kita ajar adalah yang ni, baru kita tengok yang lain. Tapi kita hari ni kita explain, kita nak go chapter by chapter. Okay, so kita ada 3 jenis shape. Okay, ada 3 jenis ukuran. Yang pertama tu adalah I shape, kedua adalah C shape, dan ketiga adalah D shape. I shape ni lebih kepada kita panggil balance ataupun ideal. Okay, yang C shape ni maybe mungkin orang tu adalah sarcopenic. Okay, sarcopenic ni maksudnya dia mempunyai badan kata weight ataupun weight nampak kata normal, walaupun normal, tapi dia ada muscle yang mempanggil weak lah. Okay, so dia tak macam obesity, cuma dia ada masalah muscle weight, muscle dia weak. Okay, lemah ataupun under training. Okay, or skinny obese body. Skinny obese body ni maksudnya dia mungkin kurus tapi dia ada lemak yang berlebihan. Okay, nanti kita tengok sifat dia macam mana. And D shape ni adalah orang yang lebih kepada kita panggil more muscle daripada body fat dia. Okay, so basically dia adalah healthy juga, sama dengan I adalah healthy. I dengan D ni dua-dua adalah healthy. Tapi D ni lebih kepada athletic lah ataupun athlete. Okay, sebab muscle dia lebih daripada dia punya body weight. I mean bukan lebih daripada body weight, maksudnya muscle dia adalah tinggi dan juga body fat dia adalah rendah. Okay, so D shape ni ada separuh orang dia suka D shape, dia suka badan dia look muscular and dia suka nampak body dia lebih tone. Tapi ada orang dia suka lean je, dia suka lean like macam kalau you guys runners dan sebagainya, dia suka lean, then they will go for I shape. Okay, alright, so kita explain tentang C shape. C shape ni biasa kita akan panggil C tu stand for cautious. Okay, cautious ni, okay, kita tengok dia punya ni maksudnya lampu merah lah. Lampu merah perlu orang kata di-improve. Okay, so kalau kita tengok kat sini maksud sini, okay, sebabkan kalau kita tengok berat dia berlebihan. Okay, berat dia berlebihan mungkin akan jadi normal, ataupun mungkin normal pun ada yang C shape ni juga. Nanti saya akan ceritakan situasi tu. Tapi kita nak bagi tahu yang C ni normally-nya, okay, dia apa ni orang kata kita panggil shape yang tak yang perlu di-improve lah. Okay, pada cautious. Alright, so kita tengok situasi dia. Okay, so nampak situasi yang pertama ni kita panggil dia mempunyai, kalau kita tengok bentuk dia sama juga C, tapi yang ni memang orang kata weight dia adalah normal. Kalau kita tengok dia ada satu indikator atas tu ada under, ada normal dan juga ada over. Okay, so situasi yang pertama ni berat dia ni normal. Kalau kita tengok tu weight dia normal. Situasi bawah dia SMM tu adalah untuk skeleton muscle mass. Okay, yang tu pula kita tengok dia under. Alright, so kalau kat bawah pula body fat dia tinggi. Okay, so kat sini kita declare dia as a standard weight. Berat dia adalah standard dan weak, lemah. Sebab apa kita panggil dia lemah? Sebab dia punya muscle tu rendah. Okay, muscle dia duduk dalam keadaan under. Okay, yang ini pun kita kategorikan dalam C sebab dia kena cautious lah. Dia kena ambil berat walaupun berat dia rendah, tapi body fat dia pun rendah, tak over, tapi sebenarnya dia lemah sebab muscle dia tak cukup. Okay, so faham So C ni walaupun kita panggil, sebab tu kita tak declare C ni sebagai orang yang overweight atau obese, sebab dia ada situasi dia yang dia orang berat normal, body fat dia rendah tapi muscle dia rendah. Ini kita nak kena tengok juga kenapa dia kategori C. Okay, yang kedua pula berat dia normal. Okay, muscle mass dia rendah, under ni maksudnya underweight lah ataupun rendah lah. Okay, rendah tapi body fat dia tinggi. So kita declare situasi ni adalah standard weight, berat dia standard, dan obese. Ini yang kita panggil skinny obesity ni. Maksudnya dia nampak kurus tapi dia punya body fat dia tinggi. Okay, situasi nombor 3, okay, kita panggil C nombor 3 ni adalah weight dia over. Okay, dia punya berat dia berlebihan, skeleton muscle mass dia normal, okay, tapi body fat dia tinggi. Okay, so yang ni kita akan declare dia sebagai adalah overweight and weak. So ini yang paling, orang kata paling worst adalah berlebihan berat badan dan juga
berlebihan lemak, dan walaupun muscle dia duduklah under tapi dia adalah C shape. Okay, alright, so itu adalah 3 jenis C situasi. Okay, so far clear untuk C shape. Kita lah, okay, kita perlu improve. Yang duduk dalam kategori C ni kita perlu improve. Okay, so yang seterusnya kita akan share pasal I shape pula. So walaupun dia I, kita tak boleh cakap dia adalah memang kata bagus atau normal, sebab I pun sama juga, ada 3 situasi dia juga. Okay, tapi mostly kita akan declare I ni, kita panggil dia sebagai ideal lah. Alright, kita know dia as a ideal body composition. Okay, tapi dia still juga ada risiko-risiko dia. Okay, jom kita tengok dia punya apa ni, kita punya situasi. Okay, so the first I kita panggil, okay, berat dia under, dia punya muscle mass dia pun under, body fat dia pun under. So semua ni pun I, sama je level dia. Tapi kita akan declare dia sebagai underweight and weak. Okay, weak ni maksudnya lemah lah, badan dia tak kuat disebabkan muscle dia rendah. So kita pernah tengok kan macam Dato' Lee Chong Wei, walaupun badan ni kita tengok dia kurus, tapi percayalah bila kita tengok dia punya berat, kita tengok dia punya muscle mass dengan body fat, it should be balance, ataupun mungkin muscle dia tu lebih daripada dia punya berat badan. So kita tak tengok lagi composition dia, walaupun kita tak boleh nak assume ataupun kita tak boleh nak tengok dia macam oh ni macam underweight je, tapi kita tak tengok muscle dia berat macam mana. Okay, mungkin muscle dia mengatasi berat, orang kata berat badan dia, maksudnya percentage muscle dia lebih tinggi daripada dia punya lemak. Okay, which is dia muscular lah. Okay, so yang bila kita buat scan baru kita boleh tahu. So far saya tak dapat lah data Dato' Lee Chong Wei. Maybe nanti saya akan body ISN lah untuk share result, dia punya in-body scan. Okay, untuk kita jadikan ni benchmark. Okay, yang kedua situasi dia adalah kalau kita tengok berat dia pergi normal, skeletal muscle mass dia normal, body fat dia pun adalah normal. Okay, so kat sini kita tengok ni I nombor 2. Kita panggil ni standard weight and healthy. Okay, so kita nak 3 I tu duduk dalam range yang normal lah. Okay, so situasi I yang ketiga adalah weight dia over, skeletal muscle mass dia over. Jenis-jenis orang yang overseas lah, luar negara, sebab situasi ni banyak berlaku di luar negara. Badan dia berat, okay, size dia besar, tapi dia mempunyai muscle yang banyak dan juga dia mempunyai fat mass yang banyak juga. Dia quite balance tapi muscle dia tinggi. Banyakkan kat Malaysia ni kita banyak makan karbohidrat. Bila kita makan karbohidrat, basically muscle kita memang jatuh tapi fat kita naik. Okay, C ni banyaklah kat Malaysia, tapi kalau di luar negara tu banyak I yang, orang kata I yang ketiga ni. Okay, alright, sebab diorang makan tapi diorang kurang makan karbo, diorang banyak makan protein. Okay, so yang terakhir kita ada D shape lah. D maksudnya develop. Alright, so D stand for develop. Alright, so kita tengok kat sini apa situasi D yang ni. So kat sini dia panggil keep going lah with the lifestyle, but kalau kita tengok kat situ still kena diet from makan benda-benda yang yang tak healthy, junk food, makanan-makanan manis, dan juga keep moderate exercise. Okay, dia suruh maintain lah. Okay, so D yang pertama, okay, dia pun still ada, walaupun kita kata D ada juga orang kata benda-benda yang lain. Okay, seperti yang case pertama, weight dia under, alright, tapi muscle mass dia tinggi, body fat dia rendah, under. So ini yang saya cakap tadi macam situasi Dato' Lee Chong Wei, mungkin dia punya graf dia macam ni. Okay, so berat dia under, tapi dia bukan under lah. Biasanya kita tak tahu sama ada dia under atau normal, tapi macam ni lah situasi dia. Dia D yang ini semacam muscle dia mengatasi yang lain-lain tu. Okay, so ini kita panggil dia underweight and strong. Alright, so nombor 2 kita tengok pula kat sini adalah berat dia normal, skeletal muscle dia adalah over, body fat dia adalah rendah. So yang ni kita panggil standard weight and strong type. Okay, maksud dia memang jenis muscular lah, kuat. Alright,
Lepas tu ada kategori yang D yang ketiga. Yang ni biasa bodybuilder ke, yang minat-minat dengan strength training. Kalau kita tengok orang tu badan ada six pack, tapi bila kita tengok BMI dia overweight. Ini pun ada situasi yang macam ni, di mana ni kita declare dia as overweight people and strong type. Okay, so berat dia mungkin berlebihan. Contoh kalau kita tengok healthy ataupun kita develop lah badan kita. Okay, bukan BMI semata-mata. Okay, so now kita tengok pada body composition. Okay, so itu adalah jenis-jenis muscle fat. And body composition history pula kat bawah tu adalah history kita lah. Kita akan tengok trend kita bila kita duduk dalam program ataupun dalam training. Of course kita nak tengok performance kita, kita kena tengok, kita kena monitor like di 2 weeks time ataupun 1 month time. Okay, kita tengok kalau atlet kita nak tengok dia lebih cepat, kita bukan lebih cepat, lebih kerap setiap 2 minggu, sebab kita nak tengok sama ada training tu buatkan dia dehydrate ke, kekurangan berat, sebab apa. So kita nak tengok monitor betul. Kalau atlet kita akan monitor 2 minggu sebulan, okay, 2 kali sebulan. Okay, so kalau macam untuk orang yang nak lose weight ni, saya akan tengok untuk body composition, you boleh compare month lah, maksudnya sebulan sekali. Okay, so kalau atlet ni, because kadang-kadang perubahan weight dia sangat cepat. So 2 minggu dia training je, dia akan turun banyak berat. So kita akan buat 2 minggu dalam masa 1 bulan, 2 kali dalam sebulan. Tapi kalau untuk orang nak lose weight, body composition 2 kali sebulan pun boleh. And yang paling kerap kita akan tengok adalah body weight kita lah. Okay, so minggu-minggu kita nak tengok body weight supaya bagi semangat. Okay, tapi kalau untuk tengok body composition ni, maybe kita tengok dalam jarak yang jauh sikit. Okay, supaya kita nak tengok perbezaan body fat. Sebab kalau 1 bulan ni baru nampak lah body fat tu ada turun. Kalau seminggu, 2 minggu ni body fat ni dia paling susah nak turun. Okay, so kita tak nak dia stress, tengok body fat dia sama je. So our experience is you compare a month lah dalam 1 bulan. Okay, so chapter number 3 adalah obesity diagnosis. Okay, so kat sini kita tengok line kuning yang duduk dekat obesity analysis, analyze. Okay, and then kat sini, ini adalah bacaan yang pertama, kita panggil BMI lah, body mass index. Okay, BMI ni biasalah kalau kita tak guna mesin pun kita boleh kira sendiri je, pakai kita punya umur dan juga ketinggian. Lepas tu kalau kita tengok kat sini, BMI ni yang semua orang tahulah, dia ada range kat situ, under, normal dan juga over. So BMI yang normal semua orang tahulah 21 ke atas. Okay, bawah daripada 25 adalah yang normal, 25 ke atas adalah yang dia declare as overweight. Okay, so yang kedua tu kita tengok PBF. Okay, itu adalah percent of body fat. Yang macam tadi by kilo, yang ini dia by percent pula. So by percent ni biasa kita nak tengok dia orang duduk dalam kategori. Kan pernah nampak kan gambar yang kita tunjuk, okay, range body fat percent ni dia duduk dekat level mana. Okay, so kat sini kita tengoklah kalau ni lelaki dan perempuan berbeza. Kalau kita tengok dekat bawah tu untuk body percent percent body fat yang orang kata ikut WHO, World Health Organization, untuk yang ideal lelaki 10 hingga 20%. Okay, so kalau yang mana 20 lebih tu semua try untuk improve, dapatkan yang ideal. Okay, 10 hingga 20%, dan perempuan pula 18 hingga 28%. Okay, berbeza lemak perempuan dan juga lemak lelaki. Okay, sebab perempuan sebab tu bila kita compare berat lelaki dengan perempuan, berat lelaki lebih cepat turun disebabkan lelaki ni dia ada banyak muscle. Okey, bila dia ada muscle yang banyak, satu tu dia punya BMR ataupun metabolic rate dia agak tinggi untuk bakar lebih daripada perempuan. Okey, the second thing is diorang pula cepat pula bakar diorang punya muscle. Okey, bila dia burn banyak, lost a lot of muscle, dia might be nampak result dalam weight tu cepat juga. Okay, tapi walaupun berat tu cepat turun bukan makna dia kurus. Sebab tu bila lelaki kalau dia turun 10 kilo, dia tak nampak sangat pun turun 10 kilo tu. Tapi kalau perempuan, you turun 10 kilo, you are totally change.
you memang nampak physically change tu. Sebab you turun 10 kilo lemak. Okay, kalau lelaki tu turun 10 kilo, maybe lemak tu berapa kilo je, yang lebih tu muscle yang diturunkan tu. Okay, sebab tu kalau kita nak fight untuk weight loss, untuk turunkan berat, memang lelaki senang untuk dapat weight yang lebih tinggi bakar dia lah, ataupun turun dia. Okay, so that's a comparison. So biasa perempuan janganlah psycho pula kan tengok pada weight tu, sebab you guys turun tu adalah body fat. Okay, sebab tu you kena fokus, walaupun 1 kilo turun tapi mungkin boleh pakai satu saiz baju yang berbeza. Alright. Okay, so seterusnya kita tengok kat sini. Okay, kalau kita tengok kat situ first stage of obesity kat sini. Okay, kalau berat BMI tu naik, okay, so PBF tu percent body fat tu pula adalah over, having a lot of fat. So ini adalah common lah obesity type. Tapi yang bawah ni kita panggil severe ni, maksudnya dia punya BMI tu, kalau kita tengok BMI dia normal tapi body fat dia tinggi. Yang ni basically yang macam tadi tu juga, skinny obesity, kita panggil skinny obese. Dia ada lemak di dalam badan dia walaupun BMI dia bagus. Okay, so yang ni kurang lah, tak banyak tapi biasa ada nampak juga result-result daripada diorang. Kita tengok BMI nampak kurus je tapi tengok body fat dia, persen dia tinggi. Okay, so ni tak banyak terjadi. Yang atas tadi common, biasa kita tengok bila BMI dia normal tapi body fat dia tinggi. Okay, yang bawah ni pula kalau kita tengok BMI dia normal tapi body fat dia pun duduk dalam keadaan normal. Okay, so kat sini kita tengok dia nampak overweight. Macam kita tengok kan, macam saya share tadi, maksudnya dia nampak overweight, BMI dia overweight tapi dia mempunyai muscle mass yang tinggi, bukan body fat yang tinggi lah. Okay, alright, so dia kira macam nampak biasa kan kita katakan orang yang muscular ni orang yang pergi gym ni semua. Okay, kita nampak dia muscular, okay, tapi sebenarnya dia punya BMI dia adalah overweight tapi dia sebenarnya body fat dia rendah. Okay, so macam tu lah. Okay, so now chapter number 4. Alright, so kita pergi segmen lean and fat analysis. Okay, yang ni kita tengok segmen badan pula. Okay, so bahagian mana yang banyak fat, mana yang bahagian muscle. Okay, kita tengok pada segmen lean. Segmen lean ni maksudnya segmen otot kita. Okay, dia ada 2 gambar orang. Okay, tapi bezalah orang tu yang dia turun tangan, satu naik tangan. Okay, yang naik tangan ni maksudnya segmen lean. Kita nak tengok jumlah otot dalam badan kita. Okay, so kat bawah tu dia ada bagi tahu ideal range lah. Okay, untuk bahagian tangan dan juga trunk. Bahagian trunk ni bahagian dekat perut lah. Trunk kita punya core area, and also legs bahagian lower body. So kalau untuk arms, female, perempuan dia perlu dapat 80 hingga 120%. Okay, ni yang ideal range lah. Okay, untuk lelaki 85 hingga 115. Okay, ni untuk arms lah. Alright, untuk kaki pula, kedua-duanya lelaki dan perempuan sama, perlu dapat 90 hingga 110. Fat analysis pula untuk ideal range adalah 80 hingga 160%. Okey, ini bahagian lemak yang normal lah. Badan kita ni memang kena ada satu lapisan yang orang kata lemak tapi lemak yang healthy. Okey, so ideal range dia buat 80 ke 160. Kalau lebih tu adalah kita panggil overweight lah. Okey, so kita tengok kat situ fat mass ni dia comprise. Okey, dia gabung together dengan visceral fat dan juga kita punya lemak bawah kulit. Kalau merah tu nampak the layer of lemak bawah kulit. Okay, so ini kita panggil biasa body fat lah, ataupun dipanggil subconscious fat. Alright, yang satu lagi warna kuning tu yang bahaya, which is dia adalah visceral fat. Dia di dalam bahagian dalam lagi lah daripada lemak merah tu. Okay, itu adalah visceral fat. Okay, kat bawah tu ada highlight. Kita bagi tahu yang mana studies mengatakan yang mana kita tak boleh spot target body fat kita with exercise. Maksudnya kita tak boleh kurangkan berat badan kita ikut target kat mana bahagian muscle. So mungkin kat sini kalau anda tengok, anda rasa oh fat saya banyak ni dekat bahagian perut, jadi saya nak buat senaman yang kecilkan perut saja.
Okay, so kat sini kita kata studies mengatakan, research mengatakan tak boleh kita spot target kita punya lemak nak bakar kat mana. Sebenarnya tak legit lah. Dia orang cakap macam orang kata senaman bakar lemak di perut, lemak di kaki, lemak di perut, lemak di atas arms ke tangan dan sebagainya. So benda tu sebenarnya lebih kepada kita nak letak muscle dekat bahagian tu. Contoh bila kita target area, kalau kita nak buat workout, kita buat push up dan sebagainya. Sebab tu kalau bila kita tengok tu bahagian mana dia target, muscle mana yang dia nak develop. So itu adalah lebih tepat, develop muscle, bukan reduce fat dekat targeted muscle. Okay, so mungkin dah ramai yang faham sikit bahagian tu. Okay, so kita bila kita nak kecilkan kaki tapi kita workout pula banyak dekat kaki tu, dekat bahagian spot tu, so apa terjadi? Muscle tu akan jadi lagi besar lah. Bila jadi besar, elok kita nak kecilkan, dia nampak lagi besar. So mungkin ramai orang kan macam confused. Dia kata macam nak kecilkan punggung, tapi kita tengok another post, dia kata macam nak besarkan punggung, buat benda tu juga. So mana satu yang betul? Besarkan ke atau kecilkan? Okay, so fikir Alright. Okay, so next one is a segment lean analysis. Okay, yang ni yang balance check body imbalance. Okay, kat sini kita tengok kalau dia compare antara dua-dua tu, kalau lebih daripada 10% untuk yang upper body bahagian atas, so dia panggil kat situ kalau dia kata lebih daripada 10 is a severe imbalance. Maksudnya banyaklah dia punya tak imbalance tu bahagian atas. Tapi kalau 6 hingga 10% which is slightly imbalance lah, okey lah, tak ada masalah sangat. Tapi lebih daripada 10% maksudnya badan dia memang, otot dia memang kena develop balik. Okay, so kena balancekan balik badan ni. Okay, mungkin ada orang tu tangan dia kita panggil tangan dominan dia kanan saja. So tapi setakat 6 ke 10% perbezaan antara kiri dan kanan should be okay. Tapi kalau terlalu banyak, maksudnya dia kena start buat workout yang lebih kepada single arms lah. Dia kena train dia punya, apa orang kata, single punya movement okay. So dia kena lebihkan belah kiri tu supaya dia boleh develop balancing tu. Okay, so kalau kat bawah tu pula kita tengok bahagian kaki 3 hingga 5% different, okay lah, slightly imbalance. Kalau lebih daripada 5% maksudnya memang tak balance sangat lah untuk kaki dia. So dia kena improve lah, lebih buat yang single leg, dia boleh buat single squat, split squat, dia buat split squat dan sebagainya untuk balancekan kita punya left. Kalau kita punya muscle tak imbalance, kiri kita ni tak kuat, kadang-kadang dia tak boleh nak support kita. So biasa tak nampak orang angkat barang gym, bila dia nak letak tu dia sengit sebelah. So itu salah satu dia ada muscle imbalance, and benda tu boleh datangkan injuries kepada dia. Okay, so bila dia angkat berat, tiba-tiba kiri dia habis loose, and berat tu jadi barbell tu jadi sengit sebelah. Okay, itu adalah salah satu contoh kalau muscle imbalance di bahagian atas. Yang bahagian kaki pula bila dia buat operation lutut dan sebagainya, okay, dia buat operation sebelah kanan, tapi tak sampai berapa bulan, sebulan dua dah habis operation, dia terus nak workout tanpa buat strengthening balik ataupun dia check balance dia balik. Okay, so apa yang terjadi, dia akan injure pula lutut yang di bahagian kiri tu. Okay, sebab dia banyak guna belah sana, dia dah reducekan pula bahagian yang dia sakit tu. Sepatutnya apa yang dia perlu buat adalah dia pergi rehab, balancekan balik left and right dulu, baru start lari. Kalau you guys rushing lari tapi muscle still lagi imbalance, so dia akan dapat risiko kecederaan semula lah. Okay, so itu kenapa pentingnya, kenapa bila body composition ni digunakan untuk bahagian rehab center juga. Okay, banyak yang rehab center fisioterapi akan gunakan in body machine ni untuk dia tengok muscle imbalance ni lah. Okay, alright, so dah almost habis dah chapter 5. Okay, harap semua tak mengantuk and still boleh bersama dengan saya. Okay, kita go for chapter number 5 which is additional data. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ini adalah data yang
orang kata dia bagi suggestion lah, dia bagi cadangan, okay, recommendation based on general guideline, okay, untuk achieve, untuk tolong anda semua untuk achieve optimal health, okay, and untuk set kita punya goal lah, okay. So dia tak adalah, dia by general je. Mungkin kalau anda kata, kenapa berat saya dia suggest macam ni kan, mungkin ada orang dia lain different goal, but it's okay, dia hanya bagi general guideline sahaja. Tapi yang bahagian InBody score ni memang kita nak tekankan lah dalam, kalau you guys guna InBody, kita akan lebih tengok you punya score ni as a macam report card. Kalau next you timbang you naik 70%, 70%, maksudnya ada something perubahan yang positif pada badan anda. Okay, so kita tak nak tengok berat turun je, kita nak tengok skor tu meningkat. Maksudnya muscle you naik, body fat you turun. Okay, so skor tu paling penting lah. So total kalau dapat 100 adalah yang paling terbaik lah. Okay, ikut pada badan masing-masing. Skor ni ikut badan you, tak ada skor-skor orang lain tu tak sama dengan apa result you. Contoh macam you dapat 100% tapi badan orang sebelah pun 100%, badan lain-lain ikut body masing-masing. Okay, kat situ dia bagi sign, kalau tambah itu adalah positif, which is you gain. Kalau negatif, you sign dia adalah you lose. Okay. Alright, next kita ada data untuk visceral fat. Visceral fat ni adalah lemak yang dalam organ, yang macam saya cakap tadi juga. So 1 hingga 10 adalah normal range dan 1 hingga 5 adalah good range. Okay, lemak visceral ni dia apa orang kata, nanti saya share lah hari yang satu pasal lemak visceral ni, saya akan share apa risiko-risiko yang tak baik jika anda mempunyai lemak visceral yang tinggi. And then dia nak tengok body fat tapi secara manual. Okay, so dia akan declare orang ni dia ada masalah sama ada apple shape ataupun dia panggil pear shape. Okay, so kita ada dua jenis obesity punya nampak yang apa dia panggil bentuk badan ni. Okay, kalau apple shape ni, okay, so apple shape ni dia lebih kepada macam biasa lelaki lah, perut buncit ataupun perut dia besar. Okay, yang ni kita panggil upper body dia besar. Okay, yang ni kita panggil dia apple shape. Untuk yang satu lagi tu pula kita panggil apple shape. Pear shape. Yang pear shape ni pula lebih banyak kepada bahagian orang perempuan, di mana badan dia kecil tapi dia punya peha dia, bahagian peha ke bawah besar. Okay, so berita baiknya untuk orang yang ada pear shape ni, dia kurang sikit risiko berbanding daripada yang apple shape ni, yang mana perut buncit dan upper body besar. Dia lebih berisiko untuk masalah kesihatan seperti jantung dan sebagainya. Sebab kita tahulah bila apple shape ni maksudnya visceral fat dia yang tinggi. Visceral fat ni dia leads kepada masalah-masalah yang kronik lah, seperti sakit jantung, risiko bukan dia confirm kena, berisiko tinggi untuk sakit jantung dan sebagainya. So ini banyak kepada orang yang apple shape. Bahagian pear shape ni pula adalah orang yang normal range adalah 0.8 hingga 0.9. Okay. Okay, so parameter yang ke bawah sekali tu adalah kita punya BMR. Okay, so BMR kalau kita tengok kat situ, yang atas tu dia bagi you target you punya BMR lah. Maksudnya dia akan buat formula BMR ni, kita boleh ukur juga secara manual ikut kita punya aktiviti fizikal dan sebagainya. Tapi ni BMR yang dia dah kirakan mengikut saiz muscle anda. Okay, sebab BMR yang manual kita kira tu dia tak boleh detect muscle punya berat. Tapi yang ni BMR yang dia dah kira lebih accurate sebab dia masukkan kita punya berat. So you guys kalau nak buat BMR, nak buat calorie deficit, you boleh refer kepada BMR yang diberikan. Tapi ada lagi sikit lah formula you kena buat. You kena masukkan you punya need. Okay, you kena masukkan you punya active calorie burn. Okay, yang tu maybe kita boleh go for next topic untuk cara pengiraan kalori untuk deficit. Okay, untuk kurangkan berat badan. Kalau tak, dia just nak declare you BMR you 1185. Contoh dalam gambar ni, let's say you naik muscle mass, you akan dapat BMR you akan nampak tinggi sikit, 190 atau 1190 ataupun 1200.
you nampak BMR you increasing because you increasing your muscle mass. Okay, so yang bawah tu pula adalah obesity degree. You tengok je lah degree tu by percentage. Okay, 90 hingga 110. Okay, sekian sahaja saya punya perkongsian tentang body composition. So jikalau anda ada apa-apa soalan, so bolehlah nak bertanya dengan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Cik Firdaus atas perkongsian tadi. Dalam bahagian chat saya ada soalan daripada Cik Faiz. Penggunaan mesin BMI ni tak berapa sesuai digunakan pada atlet. Boleh mohon pendapat saintifik berkaitan hal ini? Terima kasih. Okey, saya tak clear sangat dengan penggunaan BMI ni tak sesuai untuk digunakan pada atlet. Mohon pendapatan saintifik useless science lah berkaitan hal ini. Okey, sebab BMI ni kita tak cakap dia tak sesuai untuk digunakan pada atlet. So kita pakai BMI ni just macam general guideline saja. Maksudnya untuk kita dapatkan, kalau macam atlet ni, of course kita nak tengok dia orang punya muscle berkaitan macam kalau contoh BMI kita nak katakan contoh BMI. Contoh BMI ni kita boleh nampak sama ada orang tu dia ada berlebihan berat badan ataupun tidaklah. Itu dia punya formula BMI ni. Tapi bila muscle ni kita boleh tengok kalau macam body composition ni, sebab kita nak lahirkan atlet yang orang kata lebih konsisten daripada segi dia punya endurance, dia punya muscular endurance dan sebagainya. Jadi kita nampak yang mana build up muscle ataupun hypertrophy terhadap atlet ni, banyak research mengatakan bila atlet mendapat muscle yang orang kata yang tinggi, yang build up, dia punya performance akan jadi lebih baik. Okay, so daripada segi atlet, kalau bila dia build up hypertrophy dia punya muscle, okay, so kita nampak result dia lagi bagus. Contoh seperti kalau kita tengok Dato' Azizul Hasni, okay, so mungkin kalau kita tengok daripada segi dia punya BMI tu is a normal, tapi kita tengok dia punya muscle mass tu increasing. Okay, so dia ada banyak lah. Kalau kita katakan kalau daripada segi atlet, kebanyakan atlet memang perlukan otot untuk dalam dia orang punya, okay, kecuali atlet seperti memanah ke, contoh kalau memanah mungkin juga diorang boleh buat research sama ada otot ni diperlukan banyak atau tidak untuk memanah. Mungkin daripada segi core stability dia. Macam contoh kalau kita memanah kan, bila kita manah tu kita perlukan core. Jadi kalau muscle dia tak ada, dia akan jadi goyang juga. Okay, so muscle ni dia memainkan peranan yang sangat penting lah untuk atlet. Maksudnya daripada segi overall body dia. Walaupun sukan tu mungkin muscle juga dia boleh bagi kita stabilize kita punya immune badan. Okay, so bila kita ada muscle yang bagus, yang cukup, okay, dia boleh bagi immune badan yang baik juga pada badan kita. So maksudnya ketahanan badan kita. Contoh kita tak nak atlet tu esok demam, lusa demam. Kita biasa nampak kan kalau orang yang underweight ni dia lebih mudah untuk orang kata immune badan dia jadi lemah. Okay, so dia senang. Dekat situlah kita boleh nampak supaya kita tak nak atlet ni sebenarnya gaya hidup dia. Bila gaya hidup dia sebenarnya dia nampak kurus, tapi rupanya dia mengamalkan makan-makan yang tak sihat, junk food, makan gula, benda-benda yang banyak macam tu. Jadi atlet tu sebenarnya bukan orang kata dalam kategori yang healthy lah. Okay, so ada tak? Menjawab tak soalan yang tadi tu? Banyak yang perlu improve. Okay, so Cik Muhammad Solihin, based on result test ni, does it mean training program akan berubah bila saya buat image test nanti? Okay, alright. Okay, so maksudnya result test ni meaning training program akan berubah bila saya buat. Betul. Bila kita buat body composition, tapi make sure kena ikutlah precaution yang saya bagi tadi. So maksudnya atlet ni mendapatkan result. Mengikut pengalaman saya menggunakan InBody machine ni, result dia memang sangat konsisten. Okay, agak accurate lah.
Tapi kita kena make sure mesin kita tu buat calibrating, maksudnya calibrate every year, kena buat calibrate and jaga mesin tu baik-baik, and then make sure you amalkan all the precaution dan result dia akan jadi lebih accurate. So bila result dah accurate, yes, kita akan ubah training program kita bila kita buat mid test nanti. Okay, kita akan tengok bila berat dia makin turun ke, sebab InBody ni digunakan di ISN juga, Institut Sukan Negara, di mana dia akan tengok result-result semua atlet. Kalau bila kita as a coach, kita kena pandai lah nak baca body composition ni supaya kita tahu sama ada atlet kita ni kadang-kadang tidur tak cukup ke, so muscle dia drop, kenapa dia terlalu stress ke. So daripada body composition ni ibarat macam dia check blood pressure lah. You boleh tahu orang tu nampak kurus tapi sebenarnya dia stress, dia ada hypertension, dia tak jaga makan dan sebagainya. So ini adalah yang kecil. So kalau untuk yang lagi upgrade daripada InBody ni, you guys boleh dapatkan DEXA scan. Okay, DEXA scan tu dia lagi tinggi lagi, dia punya sistem. So cumanya harga akan jadi lagi tinggi lah. So kita tengok pada bila kita nak buat scanning ni, dia berkaitan dengan kita punya harga lah. So yang ni kadang-kadang data ni adalah mencukupi untuk atlet. Okay, kalau nak lagi hebat ada DEXA scan, lepas tu boleh pergi scan MRI yang lebih tinggi lagi lah. Okay, alright, di Tanjung tahu juga di fakulti di UPSI pun ada, tapi mesin ni mungkin kena maintenance. Okay, mungkin kalau ada kat sini orang staff daripada UPSI nak masuk kat InBody di UPSI dengan orang kata dengan recommendation, boleh contact saya sebab saya memang direct dealer dengan InBody. Boleh contact saya, tapi mesin yang ada di Tanjung Malim setahu saya hanya ada di UPSI dan juga di klinik Dr. Irma. Okay, boleh contact Dr. Irma punya klinik lah, dia pun agak baru juga ada mesin tu. Okay, so ada beberapa soalan lagi nak tanya. Assalamualaikum, Firdaus. Baik, salam. Saya ada beberapa soalan saya nak tanya. Yang pertama, dengan BMI yang biasa kita punya. Maksudnya, kalau macam BMI biasa, kita kata okay, 24.9 ke bawah tu dah normal, tapi untuk orang Asia kena rendah lagi, itu yang setengah lah. Betul ke tidak, dan InBody ni menggunakan yang mana? Okay, yang kedua adalah bahagian research parameters tu, SMI tu apa maksud dia, dan yang seterusnya, yang ketiga, saya baca juga research parameters tu di bawah SMI tu dia ada cakap pasal recommended calorie intake. So saya punya BMR adalah 1206 kcal, tapi recommended calorie intake saya adalah 1467 kcal, which is lebih tinggi daripada saya punya BMR. So apa maksud dia kat situ? Boleh tak Cik terangkan? Terima kasih. Okay, alright, terima kasih. Okay, yang pasal soalan nombor 1 tu, ya, saya ada dengar baru-baru ni memang daripada WHO dia mengatakan yang ASEAN punya formula untuk BMI ni dah berubah. Tapi macam yang saya cakap juga, sebenarnya untuk yang dalam InBody ni dia bagi tahu BMI kita, cuma yang berubah tu adalah range dia. Maksudnya kat sini mungkin dekat BMI punya slide presentation ataupun yang printed punya tu mengikut US, sebab kita memang ikut guideline semua daripada ACSM, kita follow guideline daripada WHO, jadi lebih kepada ke arah US lah. Okay, tapi kalau untuk Malaysia just kita ubah je kita punya range tu. Kalau katakan dia kata tadi bawah daripada 24 tu adalah BMI yang okay untuk di Malaysia, tak boleh 25, then it should be the range lah. Tapi BMI tu tetap sama juga, boleh gunakan yang dia dah kira tu, sebab formula BMI setahu saya memang tak ditukar, hanya range saja, hanya peratusan dia punya range tu lah, daripada dia kata 21 hingga 24 ke dan sebagainya. So boleh gunakan range tu, range yang Asia tu tak ada masalah, tapi cara pengiraan BMI adalah sama. Okay, so soalan 2 tadi saya tak dapat.
maaf sebab saya tak biasa guna Google Meet ni, saya tak jumpa saya punya slide. Kejap. Share window PowerPoint. Okay, kita pergi kepada BMR tadi. Right, kat sini. Okay, kita akan tengok balik kepada ni. Okay, BMR dengan recommended. Dia confuse dekat BMR. Okay, BMR ni maksudnya dia tengok dia punya calculation tu based on kita punya muscle dan juga kita punya actually ni adalah BMR calculation yang orang kata general lah. Dia buat kiraan daripada segi, saya pun tak hafal dia punya kiraan BMR. Ada yang biasa kita guna BMR calculator lah. Okay, so kita gunakan BMR calculator normal, so kita akan dapat bacaan basal metabolic rate yang ni. Lepas tu yang recommendation tu dia memang akan up sikit. Okay, disebabkan satu tu baru dia calculate dengan muscle. Okay, so dekat situ baru dia akan kirakan dengan muscle. And kalau ikut kat situ, itu adalah recommend calorie intake bila kita makan tu kita boleh lose weight lah. Okay, so dia boleh lose weight. Maksudnya dia dah tengok ada BMR yang orang kata daripada muscle untuk burn extra calorie. Sebab tu bila kita buat senaman, benda yang increasekan kita punya muscle mass, okay, dia dianggap macam dia bagi kita burn lagi lah. Okay, so dia bagi burn. Biasanya recommended calorie intake ni, bila kita buat calorie deficit, kita kena masukkan kita punya aktiviti harian kita. Contoh macam kita buat, kita selalu satu minggu kita exercise berapa kali, kita exercise 3 kali ke 4 kali ke 5 kali, kita kena darabkan dengan kita punya physical activity. So maksudnya ada lagi tambahan lah. Tapi ini dekat InBody ni, dia just bagi tahu kalau you sedentary, you memang sedentary, duduk tak banyak yang bergerak, mungkin exercise pada hujung minggu je. Kalau you amalkan recommended calorie per day yang makan tu, itu dah cukup untuk orang kata you nak turunkan berat. Maksudnya berat you akan makin reduce lah. Ataupun bukan dia dia punya calorie intake tu about 1005, 1006 you maintain berat badan. Tapi kalau you makan 1397 kat situ yang bawah tu, ikut recommended tu, you akan turun berat badan dan juga body fat. Okay, dalam masa 1 minggu, 2 minggu you buat, you dah ada calorie deficit tu. Kalau you makan ikut pada yang direkomend tu lah. Okay, so kalau you makan berlebihan daripada yang direkomend tu, it may be is the weight you maintain ataupun weight you menaik. Okay, tapi yang paling bagus sebenarnya, you ambil benda ni, guideline ni, you kena buat recalculate balik untuk calorie deficit. Untuk yang InBody ini, dia just bagi you parameter you yang macam orang kata just estimation je. Estimation. Okay, so basically kalau you makan ikut recommendation tu pun memang kata itu pun dah cukup untuk badan you, cukup untuk muscle you dapat kalori, cukup untuk you punya badan nak dapat energy lah, kalori daripada SMI SMI saya check balik adakah tu skeleton muscle index. SMI boleh saya dapatkan dekat mana bahagian SMI tu? Dekat research parameters. Bawah BMR. Di bawah? Di bawah BMR. Ada obesity degree. Oh, saya punya tak ada obesity degree, saya punya SMI. SMI, okey, sebab saya tak dapat dia punya, saya tak ada sampel report kat sini sebab dia punya parameter ni berlainan mengikut mesin. Okey, kat sini kalau mesin tu 70, mungkin saya punya mesin tu upgrade, dia boleh bagi sebab InBody kalau kita dapat report card ni, lain mesin dia akan dapat ada banyak lagi parameter lain. So kalau mesin yang lebih canggih macam 470 dan sebagainya, you guys boleh tengok vitamins lagi dalam badan, you boleh tengok kalsium cukup tak, dia lagi mesin lagi bagus, dia akan dapat parameter lagi tinggi lah. Macam-macam ada parameter kita boleh add. So macam nanti saya akan masukkan yang yang ukur kita punya systolic dan diastolic punya ni untuk darah tinggi pun dia akan masuk dalam parameter ni semua. Jadi SM tengok pada dalam range tu. Okey, itu adalah recommendation. Dalam range tu adalah range yang normal lah. Dia tak ada recommended range. Dia cuma tulis kat sini SMI 6.0 kg per meter square. Lepas tu tak ada apa-apa range.
apa nanti saya hantar gambar, saya akan jawabkan lah nanti dengan Cik Faiz, saya akan dapatkan jawapan dia sebab bila saya tengok nanti saya akan nampak lah dia punya tu sebab mungkin presentation ni pun presentation lama. Okay, alright. Thank you Cik Fidas. Okay, sama-sama. Okay, ada apa-apa soalan yang lain? Saya nak tanya, selama ni saya pantau body weight based on deficit saya pantau body weight based on deficit kalori, dan kalori yang diperlukan oleh badan saya average 1002, tapi di body recommend kalori adalah 1007. Bukankah ia akan membuatkan over keperluan harian saya? Okay, so Zainal, okay, so kita ada banyak dia punya sebab-sebab yang ni. Cuba tengok pada report card tu, adakah umur dan juga ni adalah sama. Itu yang paling penting lah, sebab formula ni dia create daripada umur dan juga ketinggian. Kalau ketinggian tak betul dekat atas tu, dia itu maksudnya you akan reducekan lagi berapa you nak, berapa cepat you nak. Sebab deficit kalori ni kita tengok, kalau mungkin in body ni dia bagi you dalam tempoh masa yang general lah. Sebab kadang-kadang ada orang dia nak buat defisit cepat, dia nak turun dalam 1 minggu, nak turun 2 kilo, nak turun 1 kilo. Jadi bila kita kira defisit kita nak turun 1 minggu tu contoh 2 kilo, jadi dia punya kalori yang nak makan tu kena lagi sikit. So daripada in body ni, maybe dia just ambil 10% je daripada you punya BMR tu, dia nak buat 10% saja kalori defisit. Jadi sebab tu dia punya tu adalah 1007. Mungkin you punya normal BMR adalah 2000. Okay, so dia just supaya you turun berat adalah lemak dan bukannya muscle. Okey, 1002 tu untuk muscle kita, untuk mungkin badan puan atau cik agak besar sedikit tapi jenis tinggi. Okey, itu apa yang saya dapat gambarkan lah. Okey, mungkin sedikit tinggi sebab kita tengok kat situ bila BMI 17 ni maksudnya orang yang tinggi, badannya slightly besar sikit, overweight. Okey, so muscle you ada besar, ada banyak. Jadi muscle ni kita tak nak dia drop terlampau cepat. Bila kita kira manual, kita tak nampak muscle kita berapa. Jadi kita just by estimation kita makan 1002. So apa yang terjadi adalah kita akan lose weight cepat tapi kita lose muscle. Okay, muscle ni something benda yang kita nak simpan jugalah. Maksudnya kita tak nak orang kata dia lose, sebab muscle ni sangat berguna untuk badan kita dan sangat penting untuk apa orang kata kekalkan metabolisme badan. Kalau kita makan terlalu rendah, sebab tu kita akan jadi macam pening-pening, badan kita cepat sakit, kita macam-macam boleh jadi daripada imun badan rendah. Okay, so saya harap dapat membantulah daripada segi tu. So manual calculation yang kita check dan kalori defisit tu tak sama seperti bila kita check dengan menggunakan percentage ada muscle. Okay, dia berbeza sikit. Okay, mungkin boleh jawab cik atau puan Laina punya jawapan tadi, soalan tadi. Saya buat kalori defisit tapi berat tak turun, dah plateau lebih kurang 4 bulan. Okey. So mungkin Cik Amar boleh cuba untuk saya punya cadangan lah. Kita tengok balik, you kena buat calculation sebab defisit kalori ni you kena buat calculation ni every month. Okey, mungkin badan dah banyak turun. Okey, kita kena tengok, lepas tu kita kena tengok pula dengan latihan fizikal yang kita buat. So kita kena increasekan kita punya, dia panggil NEAT, non-exercise non-exercise activity. So non-exercise activity ni seperti bergerak banyak, berjalan banyak. Musim PKP ni mungkin orang pergi bersenam 1 jam tapi selebihnya dia banyak duduk. Jadi kita kena naikkan NEAT kita tu. Boleh Google what is a NEAT. NEAT ni kita panggil non-exercise activity ni, maksudnya dia bukan bersenam tapi dia lebih kepada berjalan. Kalau dulu kita banyak pergi ke pejabat, kita jalan, naik tangga dan sebagainya. So itu adalah kita punya NEAT. NEAT ni membantu untuk orang kata meningkatkan kita punya metabolisme dan juga membakar kalori juga. Maybe kita boleh improve daripada segi NEAT. Kedua tu daripada segi kita punya training program latihan. Mungkin kena increasekan sikit intensity ataupun dia punya frekuensi dia. Okey, mungkin dah plateau tu sebabkan kita jadi comfortable sangat.
exercise pun 30 minit, moderate intensity dan sebagainya. Maybe you boleh change you punya FITT ataupun kita panggil training program, naikkan sikit frekuensi dia, naikkan sikit intensity dia, supaya badan kita dapat macam tune sikit, supaya kita ada training, perubahan training di situ. Okey, sama macam atlet lah. Contoh kalau dia lari 10 saat kan, kita tengok dia training 100 meter tu 10 saat. So kalau 10 saat je tak pernah berubah, so apa yang dia buat adalah dia tingkatkan intensity, dia tingkatkan dia punya frekuensi. Okey, tapi pastikan pemakanan juga kita kena balance jugalah. Okey, so kalau tingkatkan prestasi ataupun physical training, pemakanan kita pun perlu di refer juga balik. Tak boleh makan benda yang sama juga. So kena makan makanan yang nutrient dense lah, yang tu boleh refer pada dietitian. Okey, Cik Amal, saya harap dapat bantu Cik Amal untuk jawab soalan tu. Inilah sport science, fitness, kita kena tahu tentang badan kita. So kalau yang berkaitan makanan tu nanti boleh refer kepada dietitian lah. Okey, dia akan lebih tengok pemakanan atlet dan juga pemakanan untuk orang yang biasa, yang mass sport, yang aktif lah. Okey, so ada apa-apa? Tak ada apa-apa, mungkin nanti boleh follow ataupun boleh hantarkan email lah kepada saya jika anda ada apa-apa soalan yang teknikal berkaitan dengan kecergasan dan juga body composition. Bila next timbang? Okey, yang ni kita kena tanya dengan urus dia lah, Encik Faiz Okey, untuk next timbang nanti kami maklumkan semula ya. Minggu keempat, next timbang minggu keempat. Ya, minggu keempat. Ada soalan lagi? Okey, ada soalan lagi? Boleh tanya soalan kalau kata tak puas hati dengan result timbang hari tu. Okay, so ini peluang sebabkan bukan senang kita nak dapat bersama dengan Cik Firdaus ni Okay. Cik Firdaus, saya cuma inquiry lah berkaitan dengan dia punya skor tu. Apa maksud setiap skor tu maksudnya adakah macam ada range dia, maksudnya 80/100 tu ada maksud ke contoh bola ke 80 ada tak maksud bagi setiap skor yang kita dapat yang macam Cik Firdaus kata yang report card tu. At least we know lah kita punya badan tu di dalam skor, maksudnya setiap skor tu kita tahu apa maksud dia. Boleh terangkan ke? Okey, baik, terima kasih. Okey, yang skor ni dia by average lah. Kita panggil dia by average, maksudnya dia tengok daripada average tu, maksudnya body fat kita tu turun, lepas tu dia punya muscle tu naik dan skor dia akan naik. Katakan kita berat turun tapi berat turun tapi body fat kita naik, skor tu akan turun walaupun body fat body weight kita turun. Jadi kat skor ni kita tengok dia orang akan sistem akan automatic calculate, di mana kalau ada benda-benda yang positif tu naik, dia akan bagi kita points lah. Sebab tu bila saya buat challenge apa-apa, saya lebih pentingkan, saya cakap dengan Encik Faiz, skor ni kita ambil kira juga. Sebab skor ni kadang-kadang mungkin orang tu lose weight tapi dia lose muscle at the same time. Jadi kita tak layak bagi dia skor yang tinggi. Okay, so ibarat macam tu lah. Maksudnya kita nampak result dia tu bagus, nampak lose weight, tapi sebenarnya yang dia lose tu adalah daripada muscle dia. Okay, berapa poin-poin tu saya tak boleh nak explain sebab ini adalah calculation daripada InBody sendiri dan mereka yang buat research dan diorang je yang boleh jawab skor tu daripada mana. Tapi daripada pihak kami, apa yang kami faham adalah bila kita ada something positif, maksudnya muscle naik, berat tu tak turun pun tapi skor kita boleh naik. Okey, disebabkan ada benda yang dia nampak benda tu layak untuk diberi points untuk naik. Tapi kalau kita nak tengok, sebab tu kita compare tiga-tiga benda lah. Kita akan tengok bila pertandingan, kita akan tengok body weight dia turun, bagus, is a 1 point. Second, body fat dia turun 1 point. Ada sometimes kita buat kalau muscle dia drop, kita bagi dia tolak skor -1. Kita boleh buat sendirilah kalau kita nak buat skor tu. Okey, kita tak nak check body weight, kita nak check body fat saja pun boleh juga, ikut pada format pertandingan dan
dan objektif pertandingan tersebut. Okay, so skor ni antara salah satu yang kita nak tengok satu benda yang parameter yang lain jugalah untuk dalam pertandingan. So dalam pertandingan ni kita nak include skor tu, jadi kita boleh ambil skor tu lah. Okay, tapi memang sebenarnya yang mengikut saya punya pengalaman, macam atlet-atlet yang kita dah timbang, walaupun berat badan dia normal, body weight dia orang kata normal, biasa je, ataupun kadang-kadang mungkin slightly lebih sikit, tapi muscle dia tinggi tapi body fat dia rendah, dia akan dapat skor 90 ke atas. Okay, kebiasaannya atlet yang saya akan timbang, dia akan dapat 90 ke atas disebabkan muscle dia. Okay, sebab in-body dia lebih encourage semua orang untuk dapat yang bentuk D lah. Bentuk D ni maksudnya yang muscle dia tinggi, body fat dia rendah. So yang ni mostly orang akan dapat skor 90 ke atas. Walaupun berat dia ideal, tapi dia susah nak dapat 90 kalau muscle dia tu tak pergi D. Okay, dia akan duduk dekat bahagian 80 hingga 85, which is bagus, tapi tak atlet ataupun tak begitu bagus. Ada apa-apa soalan nak tanya dengan saya berkaitan dengan kecergasan? Okey, so biasanya kalau report ni boleh digunakan untuk basic screening lah. Kalau nak share dengan doktor pun dia akan faham, nak share dengan fisioterapi pun dia akan faham lah untuk tengok benda ni. Okey, so bila kita buat fisioterapi pun biasa dia nak tengok benda ni. Kalau kita ada injury ataupun lepas operation ke, kita boleh buat in-body test ni dan bagi dia tengok. Biasanya kat physio center yang agak kelas-kelas tinggi, dia akan ada mesin in-body ni lah untuk tengok yang basic, kata yang asas punya scanning. Alright, so nanti bila next timbang nanti kita akan nampak dia punya history lah. Okay, sama ada perubahan tu positif atau negatif. So kita boleh compare dengan result yang sebelum. Okay, so anything nak tanya berkaitan dengan kecergasan dan juga body composition? Jarang ni, biasa dapat kalau mana-mana orang timbang dia bagi result je, baca sendiri kan. So yang ni kita fully explanation lah. Actually ni baru pertama kali lah untuk kita dapat. Sebenarnya bila saya dapat in body ni, lepas-lepas ni memang kita ada banyak akan buat presentation awareness tentang body composition ni. Okay, tapi sebab COVID hari tu memang agak tak berapa banyak lah nak bagi talk pun tak boleh sebab orang tak dapat report card kan. Okay, so bila dapat report card macam ni, baru kita boleh buat station macam ni lah. Okay, so penting lah body composition ni sebenarnya supaya kita boleh nampak ada small positive effect dalam badan kita, supaya kita tak rasa macam berat tu segala-galanya. Ramai orang ingat macam berat tak turun tu macam loser kan, macam kalah, macam tak, orang kata tak doing well dan sebagainya. So sebenarnya banyak lagi benda yang kita boleh ambil untuk ambil kira supaya kita sebenarnya adalah dalam proses. Sebab mungkin kita buat training lebih kepada training weight training ke, latihan suaian dan sebagainya. Latihan-latihan begini memang akan buatkan weight kita tak turun sangat. Okay, bila anda buat push up, tapi sebenarnya you kena tengok another point yang mana muscle you meningkat dan body fat you turun sedikit demi sedikit. Walaupun berat you tak turun, tapi sebenarnya you ke arah yang lebih sihat ataupun ke arah yang lebih baik. Jadi bila kita tak tahu, kita stop tengah jalan, kita rasa benda ni tak work, so kita rugilah. Okay, mungkin ramai orang pergi zumba, pergi berlari, kayu basikal, you akan nampak weight tu akan turun drastically disebabkan water retention tu. Okay, jadi dekat situlah masa-masa kita pun kurang air dan sebagainya. Okay, memang kita nampak berat kita drastically turun, tapi body fat dan juga visceral fat kita tengok lambat sangat nak turun. Okay, sebab kita nak fokus pada yang poin-poin yang lain. Sebab bukan nak katakan kardio ni tak bagus. Kardio ni perlu ada untuk kesihatan jantung, untuk kesihatan kita punya cardiovascular system. Tapi kekerapan sangat kardio pun tak bagus sebab kita tak develop muscle kita, otot kita. Okay,
encourage semua orang untuk bina muscle ataupun maintain dia punya muscle supaya dia tak lost muscle. Sebab kita tahu banyak side effect yang tak baik daripada dia lost a lot of muscle lah. Okay. Okay, ada apa soalan? Okay, semua on program Saya nampak alhamdulillah attendance kita pun agak steady. Semua orang pun orang kata dapat belajar. Tak ada orang yang keluar sangat. Alhamdulillah. So session kita ni kita nampak Cik Faiz dapat memberi banyak jugalah info-info dan input. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya dengan saya? So far semua okay Assalamualaikum, Cik Firdaus. Okay, waalaikumsalam Cik Ma. Saya nak tanya, segmental fat analysis ni macam mana kita nak tengok dia punya range Segmen apa tadi? Fat analysis. Yang ni ke? Ya betul. Okay, so saya share semula. Okay, nak tengok yang mana? Yang segmen lean ke segmen fat? Segmen fat. Okay, so untuk fat ni kalau dia kata bila dia cakap over, maksudnya dia dah lebih daripada kita punya ideal range lah. Ideal range dia adalah 80 hingga 160%. Okay, so ini untuk ideal range untuk fat ni dia total body semualah keseluruhannya, maksudnya itu adalah ideal dia 80 hingga 160. Jadi kalau kita tengok contoh dalam slide ni, bila dia lebih daripada 180, dia dah jadi over lah. Okay, so walaupun dia boleh bagi tahu spot lemak kita kat mana, dia bagi tahu okey lemak kita banyak bahagian upper body, lemak kita mungkin banyak bahagian perut, tapi apa yang kita nak sampaikan hanya dia bagi tahu spot lemak kita dekat mana je banyak. Tapi bila kita nak buat senaman, dia just nak bagi tahu je lemak tu dia distribution dia dekat bahagian mana banyak. Dekat sinilah dia akan declare kita ni sama ada apple shape ataupun kita panggil pear shape lah. So kalau kita pear shape ni, lemak kita biasanya daripada trunk, daripada tengah core area kita over, dan kita punya left and right, kita punya legs pun akan jadi over. So orang tu lebih kepada pear shape lah. Okay, sebab ada bahagian-bahagian bila bahagian masuk pemakanan, dietitian, ada juga jenis-jenis diet yang mana orang pear shape ni ada special diet dia. Okay, dia kena kurangkan apa-apa. Ada orang bila dia declare, kita dah nampak dia adalah apple shape, so ada diet yang sesuai untuk orang yang apple shape. Dan juga senaman yang orang kata sesuai. Kita katakan senaman yang sesuai, tapi bukan bahagian sport dia. Mungkin kalau kita tengok dia ni jenis macam upper body dia banyak lemak. So kita tahu upper body ni bahagian yang memang kata lemak dia agak degil sikit lah. So kita akan mungkin increasekan dia punya intensity dan juga kita kena increasekan dia punya frekuensi. Okay, so macam tu je lah. Kita boleh increasekan FITT dia je, kita boleh increasekan frekuensi dan intensity, tapi kita takkan bagi senaman yang orang kata sport reduction ataupun sport reduction. Okay, nak kurangkan bahagian tangan je, tak ada. Kita akan bagi memang overall, sebab lemak ni dibakar, sel-sel lemak ni dia terbakar ataupun dia shrink. Okay, dia secara mana ada lemak dekat situlah dia akan shrink. Maksudnya overall total body lah. Okay, so maksudnya lebih banyak intensity, lebih kuat intensity ataupun lebih banyak frekuensi, dia akan faktor lemak tu, sel lemak tu akan shrink lagi tinggi lah. Okay, so itu je. Saya rasa cara baca dia memang sangat basic. Okay, so dekat ideal range ni, beratus ni, dia kedua-duanya sekali. Maksudnya dia kira visceral fat dan juga dia kira sekali dengan kita punya body fat, subconscious fat lah. Maksudnya ni overall, ni bukan macam dia kata okay atas tu visceral fat je, kat tengah tu visceral fat je, kat bawah tu tak. Ni dia calculation by overall lah, kalau mengikut daripada InBody punya clinical research. Okay tak Cik Imran? Okey, faham. Satu lagi nak tanya Cik Firdaus, yang impedance tu apa Sorry, yang mana? Impedance yang bawah sekali.
Sekejap, saya tak jumpa. Dekat slide tu ya? Kilohertz tu. Oh, dekat kita punya ni Oh, impedance ni. Okey. Yang ni untuk kita nak tahu dia punya frekuensi ada gangguan tak. Bila kita letak mesin ni lebih kepada teknikal kami lah. So, bila kita letak mesin ni, kalau kita letak dia sebelah bahagian-bahagian yang menarik frekuensi, so dia akan bagi gangguan kepada result tu. Jadi ini untuk kita teknikal. Kiranya tak dikena-mena dengan kita orang lah. Betul. Ini untuk saya tengok supaya mesin tu saya letak sesuai. Sebab kadang-kadang kita letak sebelah TV, kita tak boleh sebab frekuensi dia terganggu. Okay, faham. So kita akan nampak dia punya impedance dia akan naik tinggi lah. Itu kita orang punya sensor lah. Okay. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih. Itulah yang nak sebenarnya, baru nampak sinar. Okey, terbaik Cik Syariah. Cayok-cayok. Ini bulan memang bulan, orang kata bulan sinar Semua orang pun kembali aktif, kembali orang kata bekerja dan sebagainya. Okey, menjadi bulan yang sangat produktif. And of course saya doakan semua orang dalam program ni akan mencapailah apa yang diinginkan, matlamat yang diinginkan. Cuma kita akan lebih fahamlah dengan badan kita sendiri. Jangan compare dengan orang lain, itu yang paling penting. Sebab kita dan badan kita lebih faham dengan badan kita sendiri. Okey, jangan tengok orang tu kadang berat dia berapa, kita pun nak ikut cara diet dia dan sebagainya. Tak, kita kena faham lebih pada badan kita dan buat dengan cara kita sendirilah. Tapi of course buat dengan benda yang kata kita tahu benda yang betul lah. Okay, tapi follow kita punya pace. Alright. Ya, Cik Mio ada angkat tangan. Ada apa-apa soalan ke? Assalamualaikum tuan. Salam. Tuan, saya ada pertanyaan, nak bertanya dari segi pasal yang weight ni kan. Okay. Kalau weight ni, kalau ikutkan saya kena pada weight control ni, saya kena kurangkan katakan 10 kilo lagi. Jadi dia akan terkesan sekali untuk dapatkan body fat mass kan. Dia akan apa, dia akan kurangkan kan. Kita boleh, bila kita kadang-kadang kita naik weight, tak semestinya kita naikkan weight yang kata body fat. Kita boleh naikkan muscle weight je. Okey, persoalan saya kata berkenaan pasal weight ni. Kalau macam saya ni dah 6 bulan pun tak turun-turun lagi. Ini kan 8 minggu. Macam mana saya nak turunkan? Dah tempoh 8 minggu. Okay, so sekarang ni boleh saya tahu tak berapa dekat situ dia recommend berapa yang perlu diturunkan berat 10 kilo tu? 10.6. Okey, apa yang dia suruh turunkan? Adakah berat ataupun apa? Dia kalau ikutkan saya baca pada weight control. Kita nampak lah guys tu, maksudnya dia jenis orang yang agak ideal, cuma ada kelebihan pada body fat saja. Jadi apa yang kita boleh cadangkan macam mana dia, so maksudnya ni orang kata betul-betul lemak terkumpul lah. Yang nak turun ni memang yang ada 10% yang nak jadi orang kata nak jadi ideal ataupun nak jadi yang terbaik lah. So ada 10% je lagi. Bila result tu nak jadi 10%, jadi kita kena tingkatkan kita punya intensity dan frekuensi kita yang keadaan sekarang. Maksudnya sekarang ni kita kena tengok balik training plan kita. So macam mana kita punya training plan tu, maksudnya kita bersenam berapa kali seminggu. So tingkatkan benda tu. Kalau katakan 3, mungkin boleh buat 5 lah. Okay, sebab kita nak increasekan lagi kita punya calorie deficit. Sebab sebelum ni kita buat tapi tak turun. Jadinya kita kena tingkatkan kita punya ni BMR, kita punya training program tu, supaya dia tingkatkan kita punya deficit kalori. Jadi daripada 3 kali seminggu kena buat 5 kali seminggu. Lepas tu kalau intensity tu dia ada 3 jenis intensity lah, low, medium ataupun high intensity. So kalau kita biasa training dengan orang kata low ataupun medium, maybe kita boleh selitkan sikit buat high intensity seperti Tabata dan sebagainya lah. Okay, so kita buat high intensity
program ni kita ada coach yang ada. So mungkin boleh bagi tahu dengan coach tu saya nak increasekan saya punya frekuensi dan juga intensity saya supaya saya boleh dapat definisi yang lebih tinggi untuk orang kata break saya punya plateau ni lah, maksudnya tak boleh nak gerak-gerak ni kan. So try buat dengan cara fizikal. Daripada pemakanan pula kena ikut pada apa yang dietitian dah suggest ataupun boleh ikut yang recommend kalori yang ada dekat InBody tu lah. Ikut pada recommended tu pun bagus juga. So kena follow jugalah. Tak boleh lah increase intensity banyak macam-macam tapi makan tak jaga. Sebab kita banyak juga Rizal, macam contoh orang tu memang walaupun dia seorang trainer, dia ajar 2 kali senaman sehari ataupun ada yang 5 kali senaman pun ada saya tengok. Macam dulu kat fitness center saya adalah 4 kali dia ajar kelas satu hari tapi berat badan dia tak turun dan badan dia makin besar pun ada. Okey, sebabkan dia lepas training dia pergi makan, lepas training dia pergi makan. So you kurangkan, you masukkan, you kurangkan, masukkan. So benda tu jadi sama je. Okey, so makan tu kena dalam keadaan ikut recommend calorie intake. Dan kedua tu tingkatkan intensity pada senaman. InsyaAllah dia akan break dia punya plateau tu lah. Nak tambah sikit, Cik Mio, selama 4 bulan tu Cik Mio workout macam mana? Senaman macam mana? Okey, untuk ni Cik Firdaus dengan Cik Pak Ian, saya berkenaan dengan cycling. Kalau ikutkan saya memang sekarang ni saya disiplinkan diri saya seminggu 400 km. 400 km untuk saya buat trainer dengan saya punya minggu lah. Saya cuba disiplinkan diri saya. Cuma sekarang ni bila saya tengok pada lean analysis, yang lower body saya ni 108 dengan 110 dia punya persen lah. Yang atas tu memang kalau ikut lah, itu saya pun tak tahu sekarang ni dari segi cycling sajalah. Lari masih tak boleh sebab saya ada ACL dengan PCL. Jadi saya train by itu. Workout saya memang workout untuk itu saja. Daripada satu minggu 400 km saya buat calculation sikit. Satu minggu 400 km, betul? 400. Sekarang ni saya disiplin 400 lah. So average by average per day adalah lebih kurang 60 km lah cycling tu. Betul-betul. Okey, berapa jam buat dalam 60 km tu? Saya kalau ikutkan 60 km, saya punya average per kilometer 30 per kilometer 1 jam. Okey, 1 jam lah. 1 jam 30 km. Okey, alright. Average dia. Okey. Daripada segi dia punya intensity, kita panggil dia macam tadi kata 30 km, maksudnya flat road lah. Kalau dekat sini saya rasa macam flat road je. Betul-betul. Okey, so berapa anggaran kalori burn untuk bila kita tengok kalau pakai meter ke dan sebagainya, pakai meter tak? Saya semalam saya sebagai tahu semalam saya training 80 km. Berapa pun? 80 km. Saya punya kalori baru 2,100 je. 2,000 ni agak tinggi sebenarnya. Macam kalau untuk 1 jam tak mungkin sebenarnya dapat 2,000 kalori ni. Tak, saya 30 km per hour, maksudnya 2 jam. Oh, okey. Per hour 2 jam boleh dapat 2,000. Yang ni pakai heart rate monitor chest strap ke ataupun tak pakai heart rate monitor? Heart rate strap. Chest strap lah. Chest strap. Okey, 2,000 ni kilometer per hour. Intensity dia agak kelajuan dia 30 30 average. Okey, 2,000 ni memang kalau ikutkan memang senang lah untuk kita nak lose weight dan sebagainya. Tapi saya rasa mungkin Cik Putih kena tengok daripada segi pemakanan tu. Saya cubalah saya makan benda lain lah. Saya takut bila lepas workout tu, sebab 2,000 kalori ni kalau orang katakan makan tu, kalau dikatakan makan dua ketul secret recipe punya kek je dah habis dah 2,000 ni. Betul lah. Daripada pemakanan tu kita kena tengok lah. Biasanya diet athlete, diorang kena keluarkan diorang punya apa yang dimakan dalam satu hari. Kita tengok dalam masa 48 jam tu apa kalori yang dimasukkan lah. So baru kita boleh conclude apa masalah Cik Mio ni. Sebab pemakanan tu yang paling tinggi 80%, sebab senaman ni 20% saja. Jadi kalau kita workout walaupun 2,000, macam saya cakap tadi, macam kawan saya tadi trainer, dia ajar 5 kelas 5 jam sehari. 5 jam kita boleh estimate kalori per dia lebih kurang 3 ke 4,000 kalori. Tapi berat dia bukan naik
dia train 4 ke 5 jam sehari. Jadi pemakanan tu Cik Mio kena ada spesifik sikit lah. Kita daripada segi sains tu kita nampak kita dah boleh bagi figure number. Tapi kalau bila result tak ada, Cik Mio kena refer pada dietitian, tengok pada pemakanan atlet ni. Atlet ni biasa pemakanan kita akan tengok 2 hari, 3 hari dia punya apa yang dia makan tu, supaya kita nampak lah sama ada dia match atau tak dengan defisit dia. Okay, sorry. Okay, sikit nak tambah. Itulah itu sebabnya saya minta semua peserta isi kadar nadi selepas bangun. Okay, contoh Encik Mio sorry minta maaf saya tengok ada 2 saja rekod key in. Okay, so bila peserta semua sekali lah, bagi saya, bagi penganjur, penting adalah setiap peserta kena bagi laporan mengenai kadar nadi rehat. Okay, so bila kadar nadi tak complete, so saya tak boleh nak buat kesimpulan. Okay, saya tak boleh nak simpulkan macam mana ni lah. Sebab bila ada perubahan kadar nadi, makna kata memang dia aktif lah. So dia ikut apa yang program pihak penganjur buat. Okay, jumlah step pun tak rekod. So agak sukar lah untuk terutama Rustia lah untuk dapatkan data-data yang sesuai lah. Okay, dan sebab tu kita ada bagi treatment. Okay, kita ada bagi workout. So Cik Mio kalau boleh follow Cik Mio, kita punya workout. Saya ada buat 4 rakaman video. Okay, so plus dengan basikal. Okay, kayu basikal. So kita buat workout. Okay, Cik Mio boleh kot start workout. Minggu lepas berapa kali buat workout Cik Mio? Saya tak buat. Okay. So that's why kalau 8 minggu tak buat, tak ikut apa yang Rustia buat, memang tak akan dapat result yang cantik. Okay, saya tak boleh bantu Okay, workout itu diri sendiri. Okay, saya dah tolong buat rakaman lagi. Okay, semua peserta saya dah tolong buat rakaman. So tolong follow. Okay, tolong ikut. Okay, nanti memanglah tak ikut, so tak akan dapat result cantik lah. Okay, okay Cik Mio dan semua sekali peserta lah. Okay, so sebab saya tengok result dekat sini tak ada data pasal heart rate dengan kadar nadi, so lepas ni kena ni lah Cik Mio. Saya baru upload tadi. Saya baru upload sebab sebelum saya tak pakai jam. Okay. Okay, boleh Okay, kadar nadi tu kalau boleh tolong lah, bangun-bangun je terus check 1 minit. Lepas tu ingat, so nanti kalau kata tak sempat nak isi pagi tu, waktu ni boleh sekurang-kurangnya sebelum pukul 9 lah. Sebab Rustia akan update start dekat saya pukul 9 pagi. Okay, so kalau kata Rustia personal tu, mana kata tak update lah dekat data Okay, so untuk minggu kedua pastikan itulah step mesti melebihi 5,000 lah. Okay, step mesti melebihi 5,000 sehari lah. Okay, so kalau kata siapa yang dah konsisten 7,000 ke atas tu continue Okay, jangan turunkan dia punya jumlah langkah Okay, okay, so yang semalam kita dah upload rakaman. So nanti saya akan bagi link lah. Okay, so workout kita paling lama pun 1 jam. Paling sikit adalah 30 minit. Okay, so ambil lah peluang ni. Okay, kalau kata setakat tengok minggu pertama, saya boleh terima lagi lah kalau semua peserta nak tengok dulu video tu. Okay, tapi rugilah sebab apa, minggu pertama kita dah buat low intensity punya workout. So minggu ni, minggu kedua kita dah start buat medium. Okay, sebabnya kita akan improve by minggu ke minggu. Okay, so dan satu lagi kelas swimming dan kelas workout hari Sabtu. Okay, so that's why saya buatkan kelas swimming. So kat swimming tu pun kita boleh recovery sikit kita punya muscle dengan improve kita punya cardio sikit lah. Okay, dan workout hari Sabtu. Okay, saya mewakili Pusat Sukan pun kita agak sedih lah. Okay, kita ada kemudahan gym tapi tak digunakan sepenuhnya. Okay, terutama staff lah. Okay, so that's why ambil peluang program ni datang. Kita akan ajar cara nak guna setiap equipment dalam gym tu. Okay, saya pun ada, so saya boleh bantulah cara nak guna. Okay, so saya rasa tak ada alasan kot kalau kata tak sempat ke apa. So boleh boleh maklum ke Rustia kalau kata 5.30 tu agak kelang kabut ke apa, kita mungkin extend 10 minit lagi ke. Okay, sebab saya rasa tak ada seorang peserta pun maklum ke saya kena extend ke. So saya proceed dengan masa 5.30 minit lah petang Okay, sorry Cik Fizam Cik Fidam
Ganggu Amir sikit. Okay, so jangan lupa kita punya sesi petang ni So saya pass balik kepada Encik Fidah. Terima kasih. Ada apa-apa lagi soalan yang nak bertanyakan? Okay, mungkin alright, maybe nak cerita pasal teknologi ke sikit pun boleh. Saya boleh share lah pasal heart rate ke apa ke. Sedikit sebanyak tentang pengajaran teknologi. Oh, macam menjadi ada ekor. Cik Firdaus nak tanya. Okay, baik Cik Mak. Apa ni, macam heart rate, kalau kita training, kita duduk dekat zone 2 atau zone 3, adakah itu dah mencukupi untuk reduce kita punya body fat? Okay, alright. Okay, terima kasih. So, saya share sikit lah pasal hari ni. Kalau macam kita duduk zone 2 dan 3 ni, memang orang kata kalau ikutkan dia dah cukup orang kata untuk bantu kita untuk reduce body fat. Disebabkan apa? Sebab kita tak nak kalau boleh workout tu dia duduk dalam zone 1. So memang workout yang terbaik adalah duduk dalam zone 2, 3 dan 4 dan ke atas lah, maksudnya 2 ke atas. Cumanya bila kita nak tengok daripada segi penggunaan kalori yang dibakar, okay? So kalau kita gunakan high intensity, kalori yang dibakar tu akan jadi lebih tinggi lah berbanding pada kita duduk moderate intensity. Tapi moderate intensity ni paling kita nak advise moderate intensity ni sebab orang yang baru, bila kita keadaan macam coach, saya baru nak start exercise dan sebagainya, saya baru je nak start increase saya punya fitness. Jadi kita akan bagi cadangan you duduk dalam keadaan moderate intensity dulu. Maksudnya zone 2 dan 3 adalah zone yang selamat untuk mula bersenam. Jadi bila kita terus masuk dan terus nak kena buat zone 4, semua tu kita nampak hari ni sampai tak boleh nak bercakap ni workout. Jadi kita kena susun balik lah. Okay, so sebenarnya semua selamat lebih daripada zone 1 memang sesuai untuk bakar lemak. Kita tak ada cakap okey ke tak. Cumanya bila you duduk dalam moderate intensity, zone 2 dan 3, you kena panjangkan tempoh dia. Okay, kita panggil dia kat situ kalau FITT tu dia punya time, T for time. Okay, you kena increasekan time tu lebih kepada 40 ke atas. 40 hingga 5 ke 1 jam exercise. Tapi kalau you duduk pada zone yang tinggi, you boleh buat shorten time. Maksudnya senaman tu mungkin 40 minit, 30 minit. Contoh kita, tapi untuk you pergi ke zone yang lebih tinggi ni, you kena ada asas moderate intensity ni. Maksudnya physical activity you ni kena bagus lah. Sebab tu yang Cik Faiz nak dapatkan you punya resting heart rate. Bila you dapat resting heart rate tu, kita boleh tahu orang ni adalah orang yang beginners ataupun orang yang dah ada aerobic, dia punya aerobic conditioning ni bagus. Bila kita tahu dia punya aerobic conditioning bagus, maksudnya dia boleh tahan segala fitness tu, kita boleh design program dia tu ada high intensity, ada low intensity. Okay? Ataupun moderate intensity. Kita tak ada low intensity lah. Moderate ataupun high. Okay? Tapi kalau orang tu masih baru, kita akan bagi dia moderate intensity untuk jangka masa 2 minggu, 3 minggu, bagi dia masa untuk build up balik dia punya fitness level lah. Okay? So senaman yang boleh bakar lemak ni, bagi saya semua yang atas daripada moderate intensity ke atas semua boleh bakar lemak. Depends pada dia punya time. Okay, so you kena faham lah time tu, sebab bila moderate intensity ni penggunaan tenaga dia, penggunaan kalori dalam badan kita dia guna sikit. Okay, dia lebih kepada orang kata slow twitch muscle lah. Slow je dia guna energy tu. Tapi bila kita hit sikit high intensity, dia akan penggunaan karbohidrat tu akan jadi lebih banyak pembakaran tu. So bila orang buat hit ni, dia boleh katakan kalau nak jimat lah masa, kalau kat rumah ada masa 30 minit je nak bersenam. So saya akan cadangkan untuk pergi kepada high intensity training lah, 30 minit. Tapi sebelum you nak pergi high intensity, perlu untuk seorang jalani all the aerobic punya exercise terlebih dahulu lah, dapatkan fitness dulu. Then you can go for high intensity training. Lebih cepat dan lebih efektif lah untuk bakar lemak. Okay, contohnya macam saya selalu jogging. Saya jogging, hati saya zone 2, zone 3 saya maintain.
Kalau anda kata saya up lagi saya punya masa jogging tu, hari saya pergi ke zone 4, boleh? Okay, so you boleh duduk zone 4, tak ada masalah. Tapi kalau nak dikatakan zone 4 tu, dia punya kelemahan dia, awak tak boleh nak tahan lama. Maksudnya mungkin lepas you lari duduk dalam zone 4, mungkin lepas 3 minit, 4 minit you dah fatigue ataupun you akan jalan kaki. Jadi kita tak nak jalan kaki tu sebab jalan kaki tu is a low intensity lah. Tapi tengok pada training, ada orang macam let's say dia going back low, dia punya heart rate, lepas tu dia speed up balik, dia buat interval training. Maksudnya dia ada satu disiplin yang mana dia lari, dia slow down, lepas tu dia lari lagi. Tapi kita tak nak dia lari, lepas tu dia slow sampai habis. Okay, yang tu kita tak nak. Kita nak kalau dia lari, dia ada target training dia macam dia lari laju, dia slow jap, dia recover, lepas tu dia lari laju lagi. Yang tu tak apa sebab dia panggil dia ada disiplin, dia ada interval training. Okay, itu adalah sejenis latihan lah. Tapi kita tak nak dia laju lari naik 3, naik 4, lepas dah naik 4, 5 minit, terus satu je semua. Yang tu kita tak nak sebab itu tak efektif atau tak bakar mana-mana banyak kalori lah. Okay, so kalau yang terbaik untuk endurance ataupun untuk nak lari jangka masa macam 40 minit, macam mana kita nak kekalkan kita punya aerobik ataupun fitness dalam masa 40 minit, kita perlu duduk dalam zone 2 hingga 3. Zone ni je yang boleh bertahan lama. Kalau you dah achieve zone 4, memang tak lama. Kejap lagi memang akan berjalan lah, orang kata. Okay, kecuali you memang kalau atlet pun biasa dia akan train mula-mula zone 4, tapi dia akan push untuk train sampai hari dia jadi zone 3 atau 2. Di situlah dia akan duduk dalam keadaan yang macam dia kata macam dah boleh handle lah benda tu untuk jangka masa yang panjang. Macam contoh pelari marathon macam Kipchoge ke apa semua kan, dia akan latih diri dia supaya berlari dalam kelajuan itu tapi dalam keadaan hari dia duduk dalam zone 3, supaya dia boleh maintain, sustain dia punya kelajuan dan juga sustain dia punya energy penggunaan energy lah. Okay, faham. Terima kasih. Okay, sama. Cik Faiz, kalau rest day ada diskaun tak bilangan step? Rest day step kena jalan. Itu yang saya cakapkan dia dalam NEAT, N-E-A-T, non-exercise and activity. Saya tak tahu lah termik ke apa ke, tapi dia panggil NEAT. So step tu yang paling penting. 5,000 tu is a must. Okay, kalau you nak cakap exercise, you nak diskaun boleh. Tapi kalau untuk jalan kaki, saya advise itu is a must. 5,000 langkah. Itu yang kita panggil NEAT. Yang susah nak turunkan berat badan sebab tak istiqamah yang NEAT tu. Itu wajib itu rest day lagi kena banyak 5,000 langkah supaya darah-darah kita semua jalan untuk recover. Dia panggil active rest. Rest untuk selamat tapi aktif dalam kita punya non-exercise activity. Right? Tak ada diskaun Tak ada diskaun Cik Faiz. Saya jawabkan Cik Faiz. Okay, memang sebenarnya 5,000 tu tak senang nak dapat sebab saya pun antara salah satu sebab saya dulu Garmin punya ambassador. So kita akan buat data tracking analysis. So majority orang kat Malaysia ni 3,000 ke bawah dia punya step tu, daripada average tu kebanyakan orang Malaysia 3,000 ke bawah langkah saja. Itu yang normal, yang sebelum PKP. Bila PKP ni saya boleh anggarkan 1,000 ke bawah lah langkah yang dibuat kalau ikut kita punya data tracking daripada guna jam tangan. Okay, so benda ni kita kena improve lah. Okay, sepatutnya memang 5,000 langkah sehari untuk maintain kita punya healthy active lifestyle. Okay, ada sebarang soalan? Okay, kalau tak ada apa-apa saya serahkan kepada pengurus majlis.
kekurangan. Kita jumpa lagi. Workout dengan Coach Nisa. Dengan Nisa ya petang ni. Jangan lupa. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Salam kasih. Terima kasih semua. Kak Syaz.